Malam ini saya disertai oleh Ahli Parlimen Bangi merupakan iaitu Dr. Ong Kian Meng, dan juga kami disertai oleh Senator Datuk Razali Idris merupakan Timbalan Presiden Majlis Senator Ahli Dewan Negara, dan juga Profesor Dr. Hamidin Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center bersama dengan saya dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Saya mulakan dengan Dr. Ong Kian Meng dahulu ketika berbahas membincangkan isu mengenai vaksinasi selepas pembentangan yang dilakukan oleh Menteri Penyelaras PICK Khairy Jamaluddin. Dr. Ong Kian Meng mengatakan bahawa ini adalah waktu yang cukup sukar, memerlukan dan juga menuntut sesuatu yang extraordinary di kalangan ahli parlimen sendiri, dan anda meminta untuk ahli parlimen bersatu berdamai. Di sebalik hujah-hujah yang baik, tetapi ia tidak kekal lama untuk bergema di Dewan Rakyat pada ketika itu. Dr. Ong Kian Meng, mungkin kita boleh recap ataupun lontarkan semula apa yang dihujahkan oleh YB. Ya, terima kasih. Apa yang saya cakap dan bangkitkan ialah berkenaan dengan majoriti sokongan majoriti yang telah dihilang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada masa yang sama, saya juga terus teranglah kata bahawa tidak ada seorang ahli parlimen yang ada sokongan majoriti di dalam Dewan. Dan memandangkan situasi COVID yang begitu genting pada masa ini, saya cadangkan supaya kita ada satu political moratorium ataupun COVID Moratorium Agreement, persetujuan moratorium COVID, supaya semua ahli parlimen boleh berganding bahu, bekerjasama untuk melawan, mengawal dan juga mengawal wabak COVID, dan pada masa yang sama untuk memulihkan ekonomi di negara kita supaya rakyat tidak sengsara lagi. Tapi itu bukan mudah untuk dibawa, baik dalam parti sendiri, dalam blok sendiri, dan juga apatah lagi mereka di bahagian lawan. Bagaimana? Ya, bagi saya cakap ini kerana saya rasa ini adalah perkara yang patut dibangkitkan di dalam Dewan supaya semua ahli parlimen dan juga rakyat boleh lihat, boleh dengar dan boleh nilai sendiri. Jadi saya harap cadangan saya boleh dipertimbangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada masa yang sama, saya juga harap bahawa pimpinan di Pakatan Harapan juga boleh bincang hala tuju untuk negara, untuk bagaimana kita boleh bekerjasama lah. Jikalau ada situasi di mana kerajaan Perikatan Nasional ini tumbang dan ada peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, memang saya akan sokong. Tetapi buat masa sekarang, saya rasa perkara itu mungkin tidak boleh berlaku sebelum PRU ke-15 lah. Jadi oleh itu kita mesti ada satu hala tuju yang berlainan untuk bantu rakyat yang sengsara sekarang. Dr. Midin, mungkin kita dapatkan sedikit sebanyak pandangan dan juga penilaian Dr. Midin terhadap apa yang berlaku di Dewan Rakyat sepanjang minggu ini. Apa yang dilakukan oleh Dr. Ong Kian Meng itu adalah sesuatu yang mahu didengar oleh rakyat. Akan tetapi interpretasi berbeza dalam diskusi politik di Dewan Rakyat, dan juga ianya tenggelam dengan hiruk pikuk yang lebih bercerita mengenai angka majoriti dan sebagainya. Walhal ada banyak lagi lapisan-lapisan yang perlu diangkat. Malah media juga akan tidak mengambil perkara itu kerana lebih melihat kepada perkara yang sensasi. Itu juga natijah dan juga tuntutan kerja kami. Pada pandangan Dr. Midin, bagaimana sebenarnya perkara itu boleh diarus berdanakan dan juga boleh mendapat sokongan yang lebih ramai, tidak mengira blok parti yang mana sekalipun? Terima kasih Zul, terima kasih kepada Asrawani kerana menjemput saya dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada YB Kian Meng kerana mengutarakan sesuatu yang saya kira sebagai satu yang insane akhirnya datang, akhirnya di floor. Kerana kalau kita lihat, kita tenggelam dalam kegilaan bagi saya, bagi ahli-ahli parlimen untuk memenuhi cita rasa khalayak ramai, semata-mata playing to the crowd, apa yang crowd mahukan, bahawa berlakunya pertikaman lidah, jerit-menjerit dan sebagainya, itu yang lebih seronok untuk dilihat, untuk memenuhi selera itu yang nak dipenuhi. Sedangkan ketika ini negara memerlukan sesuatu yang lebih menunjukkan kematangan, kebijaksanaan, seperti yang Dr. Kian Meng katakan tadi, sesuatu yang persamaan yang harus diambil oleh setiap ahli parlimen. Dan apa yang menarik yang diutarakan oleh Dr. Kian Meng ialah kerana bagi saya melihat ianya merupakan sesuatu yang berpijak di atas realiti semasa. Itu yang paling penting. Dan bagi saya itulah sebenarnya tugas
dan matlamat sebenar parlimen yang harus membuka rakyat perdebatan itu, perbahasan itu harus membuka rakyat kepada realiti yang dihadapi oleh negara dan realiti juga yang dihadapi oleh wakil rakyat pada masa yang sama. Ketika ini contohnya negara sedang berdepan dengan COVID-19 yang di mana tidak pernah dalam konteks sejarah kita sebagai sebuah negara bangsa, bukan saja kita tetapi dunia berdepan dengan masalah ini, seharusnya kita mempunyai satu hal tuju, satu bentuk kerjasama yang tidak pernah kita lihat sebelum ini. Dan seharusnya itu yang berlaku. Tetapi malangnya kebanyakan ahli politik kita masih lagi menggunakan pendekatan yang sama berdasarkan kepada parti politik, kepentingan parti mengatasi segala-gala, dan ini menyebabkan kepentingan negara itu tenggelam. Jadi dalam konteks ini ia juga akan mempengaruhi hal tuju negara apabila berdepan dengan COVID-19 ini. Jadi oleh itu, sebab itu bagi saya kita melihat apa yang jelas hanyalah datangnya daripada YB Khairi Jamaluddin yang boleh dikatakan memberikan sesuatu yang jelas. Jadi ini menunjukkan di mana kita sebagai sebuah negara bangsa apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19 pada masa yang sama. Maknanya our eyes not on the ball. Itu masalah dia. Kita terlari dengan perkara-perkara lebih kecil yang lebih mementingkan kepada kepentingan peribadi, yang lebih mementingkan kepada keuntungan parti, kedudukan mereka dan sebagainya. Ini sesuatu yang saya kira seharusnya ahli-ahli parlimen duduk sejenak, fikir semula apakah tujuan mereka dan mengapa mereka berada di tempat yang paling tinggi dalam menentukan hal tuju negara itu. Senator Datuk Razali Idris mungkin memerhati dan juga boleh katakan buat homework sebelum bersidang di Dewan Negara. Akan tetapi sebagai seorang ahli politik yang juga berpengalaman sudah pasti memahami rencah dalam bersidang. Namun ini adalah waktu sukar bagi rakyat, bagi negara terhimpit atas tekanan politik, tekanan kesihatan dan juga tekanan ekonomi. Apa pandangan dan juga penilaian Datuk kalau kita dapat kongsikan pada malam ini? Ya, pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih kerana dijemput bersama dalam majlis yang cukup baik pada malam ini. Dan saya daripada kacamata saya dalam amalan demokrasi berparlimen, proses demokrasi itu penting bagi merungkai selerak politik. Maka Perlembagaan Persekutuan membolehkan raja berperlembagaan mengambil tempat untuk menjadikan pengimbang dan seterusnya bertindak meleraikan kekusutan sekiranya proses demokrasi menemui jalan buntu. Ruang proses demokrasi seperti sebenarnya pandangan yang dilontarkan oleh Dr. Ong Kiam Meng agak saya rasa bersetuju. Kerana ruang proses demokrasi seperti perundingan antara parti politik atau individu tertentu perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Perundingan adalah mekanisme demokrasi berparlimen yang terbaik. Perundingan juga menunjukkan nilai dan halusnya budi serta tingginya pekerti pada pemain politik seperti kita semua. Dan sesungguhnya keadaan yang lebih tenteram melalui persetujuan dalam rundingan, sesungguhnya rundingan boleh menghasilkan kesefahaman supaya kita dikendong tidak berciciran dan apa yang dikejar juga dapat diselamatkan. Sekiranya kita mengekalkan status macam ini, iaitu berpegang kepada persefahaman awal pembentukan kerajaan adalah yang terbaik. Maka pastinya itu yang terbaik. Asalkan ia adalah keputusan menerusi rundingan. Dan saya melihat pada masa yang sama sudah pasti kerajaan sentiasa tidak akan berkompromi dengan keselamatan semua pihak. Tak kala pandemik COVID-19 masih berada pada tahap yang sangat serius. Oleh itu, persiapan dengan teliti perlu dilakukan bagi memastikan sidang parlimen tidak membawa apa-apa risiko. Datuk, kalau saya mencelah sikit di situ, tapi sepanjang 3-4 hari mesyuarat khas ini berlangsung, adakah Datuk bersetuju bahawa percambahan idea kerja seorang ahli parlimen itu berlaku dengan baik, masalah rakyat dapat diangkat dengan lebih baik dan juga banyak lagi spektrum permasalahan dan juga penyelesaian masalah dirungkai bersama? Adakah Datuk bersetuju dan sepatutnya ini sudah berlaku dengan lebih lama?
Saya sebenarnya bersetuju, tetapi dalam keadaan proklamasi darurat berlaku, ianya tidak menjadi seperti yang kita hendak. Hari pertama kita lihat macam mana kedudukan ahli-ahli parlimen wakil-wakil rakyat yang mana sudah lama tidak bercakap sehingga kita tak tahu hujung pangkal di mana. Hari kedua kita terserempak dengan penjelasan menteri yang agak saya fikir Menteri Kesihatan tidak memberi kepuasan kepada ahli-ahli parlimen. Kita dapat lihat Yang Berhormat KJ memberi kepuasan kepada ahli-ahli parlimen dan nampak ada keredaan, dan ini mengangkat imej parlimen yang kita boleh banggakan. Kita lihat betapa hebatnya pembangkang memberi pandangan-pandangan yang begitu baik dan dijawab oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab. YB Ong Kiam Meng, mungkin betul saya mengambil kira apa yang Datuk katakan tadi. Hari pertama, Prof. Ulung juga hari itu saya temu bual, dia kata, oh ini bukan sesi perdebatan hari ini. Ini adalah sesi luahan perasaan ahli-ahli parlimen setelah lama tidak dapat bersidang. Mungkin daripada psikologi itu adalah betul. Tapi Dr. Ong Kiam Meng, apa yang kita dapat pelajari di sebalik kerisauan dengan pandemik dan juga keselamatan ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga mereka yang bertugas di parlimen, setidak-tidaknya perbincangan beberapa hari ini memberikan idea mencanang ataupun mencanaikan permasalahan yang berlaku dan juga solusi yang kita boleh ambil. Pada pandangan Dr. Ong Kiam Meng, apa yang kita capai? Dari segi solusi ataupun penyelesaian itu memang merupakan sesuatu yang penting kerana tak kira mana-mana parti pun. Saya rasa semua ahli parlimen mahu dengar penjelasan dan juga mahu tanya soalan kepada menteri-menteri yang bertanggungjawab. Seperti Menteri Kesihatan, Menteri Vaksin, Menteri Kewangan dan sebagainya. Dan bukan saja itu, saya rasa menteri juga nak memberi penjelasan seperti Menteri Rembau, YB-KJ, YB Zaf, dan malangnya masa tidak dipanjangkan. Masa tidak dipanjangkan supaya menteri boleh diberi peluang untuk menjawab soalan dengan lebih mendalam lagi. Seperti di mana KJ ada banyak lagi perkara yang dia nak jelaskan kepada ahli parlimen tetapi dihentikan pada pukul 5.45. Sama juga dengan apa yang berlaku dengan Menteri Kesihatan. Jadi apabila kita nak mencari penyelesaian untuk isu yang penting kepada rakyat, saya rasa menteri juga perlu diberi masa yang cukup. Tetapi malangnya ia tidak berlaku dan saya rasa pihak sebelah kerajaan pun mahu menteri diberikan lebih masa supaya kita boleh mendapatkan penyelesaian dan pencerahan kepada semua isu yang kita hadapi hari ini. Tapi Dr. Ong Kiam Meng ada yang mengatakan bahawa selalu sangat nak mencelah dan juga berbincangkan dan juga menyatakan poin yang sama sehingga sampai bila pun tak cukup masa. Jadi bagaimana menguruskan perbezaan idea, menguruskan pandangan Dr. Ong Kiam Meng? Ya, saya rasa mungkin menteri mesti belajar dari YB-KJ lah. Bagaimana dia boleh kontrol, dia boleh kawal situasi. Dan pada masa yang sama mungkin speaker juga mesti mengawal Dewan dengan lebih baik supaya isu yang sama tu tidak dibangkitkan beberapa kali. Tapi Dr. Ong Kiam Meng bersetuju bahawa ada rakan-rakan di blok pembangkang dan juga di blok kerajaan melakukan taktik yang sama sebelum COVID-19 berlaku, masih lagi bertikam lidah, bertempik dan sebagainya dan tidak diuruskan dengan baik? Ya, memang ada beberapa yang berhormat yang ada boleh dikatakan pattern mereka sendirilah. Perangai mereka sendiri yang mungkin setengah daripada rakyat suka, tetapi pada masa yang sama tak boleh nafikan bahawa ia mungkin akan mengganggu sedikit sebanyak penjelasan yang diberi oleh menteri. Datuk Razali, sebagai ahli politik, susah tak ataupun sukar ke seorang ahli politik untuk membawa hujah kepribadian idea-idea baru di Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara ataupun dalam pentas politik, kerana kita tidak mahu ataupun generasi muda, rakyat Malaysia secara majoritinya tidak mahu menganggap bahawa budaya sesuatu yang terpekik, memekik dan juga mungkin kurang sopan itu menjadi satu norma baru dalam masyarakat berpartisipasi ataupun berpolitik di negara kita. Datuk mungkin ada pandangannya sendiri. Orang kata kalau tak ada karakter macam tu, tak popular pula jadi ahli politik. Setuju atau tidak? Okey, sebenarnya dalam perbahasan di Dewan Negara, dia agak berbeza dengan Dewan Rakyat. Dia lebih cool lagi kan? Dewan Negara dia agak spesifik dengan tajuk yang kita nak bahas. Berbeza.
jauh sangat berbeza. Dan kita sebenarnya sebelum persidangan Dewan Negara, kita perlu bersedia dengan fakta-fakta yang cukup. Kita tak ada celahan-celahan yang begitu banyak. Kita ada 1-2 celahan saja dan dikawal oleh speaker. Tapi generasi baru hari ini ingin melihat politik dalam negara kita bukan seperti politik di pasar, di supermarket sebagai contoh. Kita mesti bersedia. Kita berpandukan kepada tajuk. Contoh hari ini tajuk vaksinasi. Okey, kita tumpukan kepada vaksinasi. Kita jangan jangkit kepada tajuk yang semalam. Tajuk yang besok yang belum sampai lagi. Dan pada pandangan saya, generasi muda pada hari ini memang semata-mata nak melihat persidangan khas ini bertujuan untuk membina ataupun menerima pembaik pulih kalau sekiranya kerajaan itu tersilap ataupun terkurang dalam pelaksanaan untuk memerangi wabak COVID. Jadi kita tumpu kat situ. Jadi nampaknya tidak ada penumpuan yang sepenuhnya oleh semua ahli parlimen sama ada pihak kerajaan maupun pihak pembangkang. Oleh sebab itu saya sangat akan bersedia dan akan mendengar apa yang dibahaskan di parlimen bahawa persoalan yang sama mungkin ataupun persoalan yang masih lagi tidak disebut dalam parlimen untuk dibincang ataupun dibahas dalam Dewan Negara, insya-Allah. Dialog 3 penjuru berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Dr. Midian, adakah sukar untuk melihat ataupun terlalu idealistik kita untuk mengharapkan ahli parlimen ataupun wakil-wakil rakyat kita untuk berhujah dengan baik boleh memerli seperti Jacinda Ardern di New Zealand akan tetapi masih lagi dalam tata tertib yang boleh diterima oleh masyarakat teramai. Adakah itu sukar kerana kita dibayangi oleh jumlah nombor sentiasa pertentangan politik yang begitu kuat dan juga tidak keterlaluan kalau dikatakan ada beberapa ahli parlimen yang kami temu bual juga tidak begitu popular kalau dalam sidang Dewan Rakyat pun. Okey, terima kasih Zul. Saya kira kalau secara umumnya apa yang berlaku di parlimen itu sedikit sebanyak merupakan satu gambaran, satu refleksi kepada bagaimana politik diamalkan di negara ini. Kita jangan lupa bahawa parlimen itu adalah tempat di mana mereka yang kita pilih sebagai wakil daripada rakyat itu untuk duduk bersama seharusnya membincangkan tentang perkara-perkara kepentingan negara. Itu jelas dalam konteks peranan parlimen sebagai sebuah institusi. Dan peranan ahli-ahli parlimen itu amat jelas seharusnya. Tetapi pada masa yang sama juga kita melihat dalam konteks budaya politik kita yang kadang-kadangnya dia datang ke parlimen tetapi crowdnya bukan parlimen, crowdnya ialah konstitusi dia. Jadi dia lebih untuk bertindak di parlimen itu untuk dia mendapatkan balik modal yang ditanam itu dapatkan supaya keuntungannya ialah di kawasan parlimen dia. Bukan keuntungannya tentang apa yang boleh disumbangkan oleh wakil rakyat itu di parlimen ketika ini. Ini yang saya masukkan dalam konteks ketidakmatangan kerana seperti yang kita sedia maklum ada para pengundi yang melihat, yang menyokong, yang terpesona dengan gaya pemimpin dia yang terjerit-jerit. Okey, yang tidak berhujah tetapi menjerit, itu yang mereka mahukan. Dan ini yang mereka bawakan dalam konteks kawasan pengundian mereka. Tetapi dalam konteks peranan beliau sebagai seorang ahli parlimen di parlimen, ini yang kita persoalkan. Dalam konteks inilah kematangan ahli politik itu seharusnya berlaku dan untuk kita mendapatkan kematangan ini, kita memerlukan kematangan di pihak para pengundi itu sendiri. Jadi dalam konteks ini saya berharap agar kita mempunyai sebuah masyarakat yang matang yang boleh mengukur bagaimana tingkah laku ahli politik kita bukan saja ketika bersama-sama pengundi memahami budaya setempat tetapi pada masa yang sama juga bagaimana dia menghujahkan hujahnya dalam membawa kepentingan pengundi itu di peringkat parlimen. Ini yang kita mahukan dan ini sudah tentu saya rasa mungkin Dr. Kiamin boleh membantu saya dalam perkara ini, mengesahkan perkara ini. Contohnya bagi Dr. Kiamin, saya kira dengan keadaan beliau mewakili konstitusi yang mempunyai kadar literasi yang tinggi contohnya, mempunyai ramai intelektual, sudah pasti para pengundi ingin melihat seseorang yang mampu untuk membawa idea yang datang daripada kawasan Bangi ini yang dilihat sebagai kawasan middle class ke arah itu. Jadi itu penting.
Dalam konteks itulah kematangan ini, dan ia bersifat reciprocal, Zul, bagi saya. Di mana seorang wakil rakyat itu mestilah menghormati konstitusinya dan juga pada masa yang sama menghormati parlimen sebagai sebuah institusi. Jadi saya melihat bagi wakil rakyat yang tidak menghormati parlimen dalam konteks bagaimana mereka menjaga tingkah laku mereka dalam berhujah, itu sebenarnya mereka tidak menghormati parlimen sebagai sebuah badan tertinggi. Yang ini saya kira merupakan sesuatu yang agak mendukacitakan kerana kita mengharapkan kematangan itu. Malahan mereka itu bukannya baru sekali jadi sepenggal. Kebanyakannya mereka penggal, dan kita seperti Dr. Kiamin katakan, kita dah nampak pattern dia. Orang yang sama, bentuk yang sama dan sebagainya. Tetapi yang memeranjatkan bila kita balik, kita lihat mereka ini juga akan mendapat undi yang tinggi di peringkat bahagian mereka dalam pilihan raya. Mengapa? Kerana selera pengundi itu pelbagai. Tetapi seharusnya sebagai seorang wakil rakyat, mereka itu bersifat matang. Dalam konteks inilah yang selalu saya katakan, ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, kematangan ahli politik, kematangan members of parlimen terutamanya amat kita dambakan. Supaya kita, ini yang kita mahukan, apabila berlakunya perubahan, apabila berlakunya pertukaran idea, pihak kerajaan boleh mempertahankan segala tindakannya dan boleh menerima masuk banyak cadangan yang diberikan. Inilah peranan parlimen. Okey, untuk kita mendapatkan apakah yang terbaik bagi kerajaan, mendapatkan pandangan daripada ahli parlimen, dan pada masa yang sama juga memberikan justifikasi, mempertahankan tindakan kerajaan. Bukan bermakna betul semuanya, tetapi boleh menerima apakah pendapat yang lebih baik datang daripada pembangkang, dan ini dicanai, diuli dan dijadikan sebagai satu dasar yang baru yang boleh dibawa keluar daripada parlimen. Dan ini yang seharusnya berlaku. Dan ini yang kita dambakan daripada ahli parlimen kita. Tapi yang kita dambakan tu macam susah untuk dijelmakan. Kerana saya secara peribadi merasakan bahawa apabila kes harian kita lebih berbelas ribu setiap hari dan juga angka kematian kita melebihi 3 angka setiap hari, itu patut diinsafi oleh ahli-ahli parlimen. Tidak kiralah datang daripada mana. Bukannya kes COVID itu berlaku di Bangi sahaja. Malah di kampung-kampung semua pun berlaku. Dan Dr. Kamil mungkin dapat memberikan hujah ataupun mengia atau menidakkan apa yang Dr. Midin katakan sebentar tadi. Kerana ada kawasan-kawasan tertentu menuntut ahli politik mereka bersikap dan juga memberikan KPI yang tertentu. Dan adakah wajar untuk kita katakan kawasan tertentu pula mengharapkan ahli parlimen mereka mungkin lebih dengan cara-cara karakter tertentu? Saya rasa soalan tu mungkin rumit sikit untuk nak dijawabkan dalam masa yang terhad. Tetapi saya rasa kalau di Bangi contohnya. Okey, saya rasa sebagai satu generalization lah, Zul. Perangai yang dan sikap yang ahli parlimen tu bawa ke dewan tu bukan sesuatu yang baru. Mereka takkan tukar perangai kerana ada satu krisis seperti COVID. Apa yang dibawa ke dewan ialah amalan yang telah berlaku bertahun-tahun. So even though we are in a crisis, memang kesedaran tu memang mungkin tak ada. Apabila kita masuk dewan tu, perangai saya mesti lawan you. Ada Bung Mokhtar kat sana, ada Jelutung kat sini, mereka memang akan lawan. Jadi perangai tu masih lagi sama. Untuk jawab soalan, okey, apakah yang dituntuti oleh kawasan? Saya rasa kawasan tu banyak bergantung kepada parti. Kalau parti meletakkan seorang kat sana dan yang boleh menjaga kawasan, yang adalah kuat dalam kawasan, tak kira bagaimana dia punya perangai kat dewan, dia akan terus menang di kawasan tu. Ya, jadi ada sedikit disconnect lah sebelum ini. Tetapi saya rasa apabila rakyat lebih matang, apabila politik kita juga lebih matang, saya harap bahawa connection di antara pengundi dan juga wakil rakyat tu termasuk perangai wakil rakyat di dewan yang mulia, the August House, boleh menggambarkan betapa pentingnya untuk mendapatkan perbahasan yang lebih tinggi standard, yang boleh membawa hujah yang memanfaatkan rakyat. Tetapi kita masih belum sampai tahap itu. Kita belum sampai ke tahap itu. YB yang saya temu bual sebelum ini juga kata mungkin satu generasi ataupun 5 atau 10 tahun akan datang
Tapi saya kata, kita dah tak cukup masa lagi dah ni. Masalah perlu diselesaikan sekarang. Kalau contohnya Bangi, dulu kita bayangkan Bangi, kita bayangkan UKM. Kita bayangkan ada stereotip tertentu. Tapi kawasan Bangi hari ini daripada Ceras sampailah ke hujung selatan sana dan kepelbagaian itu berbeza. Jadi kemahuan rakyat juga berbeza. Dr. Kameng bagaimana melihat kepada cabaran ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat untuk membawa aspirasi rakyat yang berbeza. Masyarakat jauh ke depan. Walaupun kita tak matang, tapi akses informasi mereka cukup hebat hari ini. Bagi saya tidak boleh satisfy semua kehendak pengundi saya kerana pengundi saya itu lebih daripada 190,000 besar, kawasan terbesar sekali di seluruh negara. Tapi apa yang saya boleh bawa ialah keikhlasan saya kepada Dewan. Dan apabila saya memberi hujah, saya juga terima banyak WhatsApp daripada pengundi, terutamanya pengundi Melayu di kawasan saya yang kata, okey, ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang saya sokong. Mereka bukan kata orang UMNO ataupun orang PH, tetapi mereka orang tengah. Mereka nak satu penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi sekarang. Dan apabila kita beri satu gambaran, satu cadangan, satu hujah yang baru, yang fresh, yang segar, saya rasa ramai orang akan terima. Memang ada orang yang telah kritik saya juga dalam social media, tetapi saya sudi terima kerana saya rasa ini adalah apa yang negara perlu pada masa ini. Datuk, kalau kita dapat kenal pasti juga, ramai yang ada stereotipkan bahawa kawasan di urban mungkin pengundi dan juga kemahuan pengundi begini caranya. Di luar bandar mungkin caranya lebih tradisional. Tapi kalau mengambil contoh COVID-19, semua orang boleh kena COVID-19. Semua orang perlukan rawatan dan semua orang perlu divaksin. Masalah kita sama pada hari ini. Justru membawakan diri dan juga bagaimana mewakili rakyat membawa masalah itu seharusnya tidak ada darjatnya juga. Jadi pada pandangan Datuk, tanggungjawab itu juga sama, merentasi kawasan dan juga merentasi demografi suatu masyarakat itu. Pada pandangan Datuk, kenapa tidak kita dengar? Saya? Datuk, silakan. Ya, sebenarnya di kawasan saya, contoh di negeri Terengganu, kami bekerjasama sama ada dengan ahli-ahli politik ataupun pegawai kerajaan. Yang pertama sekali kita nak lihat supaya kita sampaikan hasrat untuk menyelesaikan 80% vaksinasi di kawasan masing-masing sebagai contoh. Jadi dalam hal ini kita sebenarnya berterima kasih kepada pihak kerajaan yang hari ini yang bagi 300,000. Ahli Dewan Negara pun dapat. Jadi pihak kawasan sebelah rural area sebenarnya dia perlukan bantuan. Apa yang dia inginkan mesti sampai seberapa segera. Dan saya nampak wakil rakyat, ahli-ahli parlimen pun sama. Dia turun ke bawah dan melihat apa yang berlaku di bawah. Kerana 300,000 yang dibagikan oleh pihak kerajaan kepada semua. Kalau di Dewan Negara, 300,000 sebenarnya satu penggal diperuntukkan kepada ahli Dewan Negara. Tapi kali ini kita dapat 300,000 untuk proses bakul makanan dan saya rasa ini amat membanggakan kita sebagai ahli Dewan Negara. Dan kita menjuruskan kewangan ini untuk memastikan tidak ada yang mereka-mereka yang terkesan dengan COVID-19 ini tidak ada lagi yang meminta-minta. Dan saya jangka di negeri Terengganu tidak berlaku kepada mereka yang masih lagi tidak menerima bantuan daripada pihak kerajaan ataupun pihak wakil rakyat. Dan inilah yang akan kita bawa, yang rakyat nak melihat semasa kita memerangi COVID-19, wakil rakyat turun ke bawah ataupun tidak, ataupun sekadar bersembang di parlimen dan akhirnya balik di kampung tidak buat satu apa pun. Dan saya tengok pada kali ini rakyat melihat betul-betul ahli parlimen. Kalau ahli parlimen tersebut bersembang dan tidak membuat apa-apa tuntutan daripada rakyat dibawa kepada parlimen, maka insya-Allah satu masa dalam pilihan hari nanti mereka akan menerima akibat daripada apa yang dilaksanakan hari ini. Dan bagaimana alang-alang Datuk dah menyebut mengenai sinergi untuk fasa pemulihan dan juga koordinasi bantuan dan sebagainya. Mungkin kita fahami waktu ini memerlukan kerjasama dan juga penyelesaian yang menyeluruh.
mungkin fokus rakyat pada hari ini ialah kepada ahli Dewan Rakyat. Tapi Dewan Negara contohnya, bagaimana koordinasi di antara satu sama lain? Bagaimana kerja-kerja dan bantuan dan juga segala perkara yang dapat diringankan beban rakyat ini dilakukan dalam kapasiti masing-masing? Datuk sendiri ceritanya bagaimana? Okey, dalam Dewan Negara, kita tak ada kawasan. Tak seperti mana ahli parlimen mempunyai kawasan parlimen masing-masing. So apabila kita dapat sedikit imbuhan ataupun bantuan daripada pihak kerajaan, kita menjuruskan kepada sasaran. Kita tak seperti mana ahli parlimen melihat seperti Dr. Ong Kian Meng, dia kata dia ada 120,000 pengundi. Kita tak ada macam tu. Kita hanya menjuruskan sasaran. Contoh ibu tunggal, B40, orang pasar, pengusaha pelancongan dan sebagainya. Jadi di sini kita nampak ada kesinambungan dan kerjasama kita amat berkesan dengan pegawai-pegawai kerajaan, JPKK, Imam Billah dan sebagainya. Dan ini memupuk satu semangat baru di mana walaupun ahli Dewan Negara tidak mempunyai kawasan, tetapi kita juga dapat membantu dan membantu pihak kerajaan, semua masyarakat yang ingin keluar daripada pandemik COVID-19. Itulah hasrat kita. Walaupun di Terengganu sebagai contoh ahli Dewan Negara sekarang saya rasa saya seorang ni lah. Satu tu dah Datuk Raja Baharin dah habis tempoh, tinggal saya lagi. Jadi saya terpaksa memberi tumpuan kepada seluruh negeri Terengganu walaupun dengan RM300,000. Ya, Zul, saya nak memberi satu contoh di mana ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara boleh bekerjasama dan berganding bahu. Sebelum ni ahli Dewan Negara YB Liu Chen Tong yang baru habis penggal dia telah ada satu inisiatif untuk menubuhkan satu jawatan kuasa, All Party Parliamentary Group of Malaysians for the Reform of All Places of Detention. Maksudnya untuk mereformasi polisi di penjara, di pusat tahanan dan sebagainya. Dan jawatan kuasa ini dipengerusi oleh Datuk Seri Rais Yatim bersama dengan Datuk Seri Azalina. Ada juga wakil dari Pembangkang, Pematang Pau, Sepanggar, ada juga dalam jawatan kuasa ini. Jadi ini memang menunjukkan bahawa apabila ada niat, ada keikhlasan, ada ruang untuk bekerjasama, bukan saja di Dewan Rakyat, bukan saja di Dewan Negara, tetapi dua dewan boleh berganding bahu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan itu tidak popular. Mungkin mereka orang ramai tak pernah lihat apakah modal yang baik yang boleh menjadi satu penunjuk kepada orang ramai. Saya mengambil contoh kepada vaksinasi. Kalau dilihat, ini dikutip daripada perbincangan saya beberapa hari lepas. Mereka memberikan contoh kepada bagaimana gerak kerja yang dilakukan oleh Dr. Ong Kian Meng dan juga YBKJ untuk melancarkan vaksinasi di Parlimen Bangi. Itu bukan sahaja dilihat dalam sudut kerja dan juga pelaksanaan dan juga pembukaan beberapa PPV, tapi itu juga dilihat secara dalam social media, keakraban itu. Dan nilai-nilai ini sepatutnya lebih banyak dapat digemburkan, dapat disuburkan dalam demokrasi dan juga cara berpolitik di Malaysia. Pada pandangan Dr. Ong Kian Meng, keterbukaan itu, keikhlasan itu bagaimana? Adakah susah untuk ahli parlimen berbeza parti, berbeza warna politik untuk kata, hey, saya ada masalah, macam mana awak boleh bantu dan bagaimana kita dapat selesaikan masalah ini? Dr. Ong Kian Meng. Saya rasa cabaran yang terbesar ialah mesti ada kepercayaan. Di mana kepercayaan tidak akan disalahguna oleh mana-mana pihak. Jadi misalnya saya dengan YBKJ, saya kenal beliau sejak saya rasa 20 tahun dah. 20 tahun dah selepas saya graduate, selepas dia graduate juga. Dan memang kita ada highs and lows, tapi untuk isu COVID ni saya rasa beliau nampak keikhlasan saya untuk bantu rakyat. Dan saya juga nampak keikhlasan YBKJ untuk bantu rakyat. Dan apabila kita ada same mind, same maklumat, tidak ada mungkin ada sedikit pendapat yang berbeza, tetapi maklumat tu sama. So we work together towards the same goal. Jadi apabila kita ada maklumat seperti itu, tak kira latar belakang politik dan sebagainya, kita ada satu sasaran yang sama. So apabila saya tengok ada peluang untuk bekerjasama dengan kerajaan pusat, I grab the bull by its horns, dan YBKJ pun
memberi sokongan yang sepenuhnya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor juga memberi kepercayaan kepada saya, dan akibat daripada ini saya rasa operasi lanjakan kapasiti di Selangor, di Lembah Kelang memang akan berjaya pada akhir minggu ini. Okey, kita berhenti rehat seketika dahulu. Saya janji ini yang terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita di segmen terakhir Dialog 3 Penjuru. Dr. Midan, mungkin kita dapat bercerita. Dr. Kiaming mengungkapkan satu frasa yang cukup baik dan juga senang untuk kita fahami. Kepercayaan di kalangan ahli politik. Tetapi kepercayaan itu juga yang semakin dan sukar untuk dicari dalam perbezaan politik. Malah rakyat yang melihatnya juga sukar. Sentiasa kita kata, oh kalau ada jawatan kuasa bersama, adakah ini retorik politik, bagaimana ia berlangsung, ataupun another jawatan kuasa lagi. Bagaimana Dr. Midan melihat perkara ini? Bukan saya di kalangan wakil rakyat, tapi rakyat itu sendiri juga. Terima kasih Zul. Saya kira pada masa yang sama Zul, COVID-19 ini seharusnya lebih membuka peluang kepada pihak kerajaan terutamanya, pihak wakil rakyat, members of parliament, senator di luar negara sebenarnya, untuk menunjukkan bagaimana kita boleh melakukan kerjasama yang lebih bersifat inovatif untuk memastikan seperti Dr. Kiaming kata, yang mempunyai kepentingan kepada rakyat. Dalam konteks ini juga saya ingin lihat bagaimana kerjasama bukan sahaja daripada contohnya antara wakil rakyat seperti yang Dr. Kiaming katakan, tetapi juga saya hendak melihat dalam konteks kebolehpercayaan di antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat contohnya. Bagaimana pemulihan bersama itu seharusnya berlaku. Bagaimana penurunan daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri kepada kerajaan tempatan seharusnya dengan lebih jelas diperkatakan. Kerana inilah yang dilihat oleh rakyat. Kerana kita lihat pembahagian inilah sebenarnya yang selalunya menjadi tembok utama dalam bagaimana sesuatu dasar itu boleh sampai dan boleh diterima, dikecapi oleh rakyat dengan lebih cepat. Jadi dalam konteks inilah kita memerlukan, sebab ini saya mengatakan tadi dalam konteks kematangan ini yang didambakan oleh wakil-wakil rakyat untuk mereka merentasi sempadan ini. Bukan sahaja sempadan parti, tapi juga sempadan kenegerian, sempadan kedaerahan, untuk kita memastikan kerana COVID-19 tidak mengenal ini semua. COVID-19 tidak mengenal parti, tidak mengenal daerah, tidak mengenal negeri. Jadi pendekatan kita juga seharusnya bersifat sedemikian. Jadi kelompangan inilah memerlukan bagaimana ahli member parlimen kita, pihak kerajaan contohnya, membuka apa yang selalu katakan sebagai democratization of knowledge, of approach, pendekatan untuk kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kalau kita melihat kepada perdebatan yang apabila the floor dimiliki oleh YB-KJ, kita boleh melihat bagaimana cadangan-cadangan boleh muncul daripada YB-KJ, Kiaming dan sebagainya. Dan inilah yang seharusnya juga berlaku. Pada masa yang COVID-19 ini jugalah seharusnya kerajaan pusat bukan sahaja memberikan kebolehpercayaan kepada kerajaan negeri dan tempatan, tetapi juga memperkasakan lagi kedudukan mereka. Dan ini saya kira amat-amat penting. Kalau tidak, kita akan berada dalam takut yang sama. Dan ini yang perlu kita ubah. Zul, yang saya nak tambah satu, mungkin ramai orang yang tak tahu, apabila kita ada kepercayaan sebegini, tak perlu tunggu sampai sidang parlimen untuk bekerjasama. Tak ada sidang parlimen, saya pun akan WhatsApp KJ, saya pun akan WhatsApp kepada Tengku Zafrul supaya idea-idea boleh dibangkitkan. Kalau boleh diterima. Kalau tak boleh diterima, saya go back to the drawing board. I will think of even better ideas supaya mereka tak boleh reject. Kalau ada idea yang baik, di mana saya tak perlu kredit, bagi saja kredit kepada menteri itu. Yang penting ialah rakyat dapat dibantu. Tapi Dr. Kiaming, mungkin itu tidak direstui ataupun tidak popular dalam struktur parti politik sendiri contohnya. Mungkin ada cabaran yang lain patut dihadapi kerana dalam setiap parti politik di Malaysia, kita mungkin ada gelombang muda yang lebih segar, tetapi masih lagi ada mereka yang kekal dengan pattern yang lama. Jadi kalau kemufakatan antara merentasi parti itu bukan tidak sesuatu yang direstui oleh... Itu bukan masalah dalam parti saya, kerana apabila saya jelaskan dengan telus, dengan teliti kepada pemimpin dan juga wakil rakyat di parti saya, mereka akan tanya kepada saya, bagaimana saya pun boleh lakukan sedemikian supaya rakyat boleh dibantu. Zul,
Kalau boleh saya celah sedikit Zul. Di sini saya bersetuju dengan YB Kamil. Sekiranya inovasi ini berlaku, contohnya di peringkat kerajaan tempatan, negeri dan pusat, kita tidak menunggu penubuhan sebuah jawatankuasa untuk melakukan itu. Kerjasama itu boleh dilakukan, dan yang paling penting sekali saya kira bagaimana kecepatan dalam servis delivery itu boleh dikecapi oleh rakyat. By the end of the day, saya kira parti politik akan melihat itu, bahawa keuntungan itu jelas. Keuntungan apabila rakyat menerima keuntungannya, yang akan dapat juga secara tidak langsung ialah parti. Dalam konteks inilah pemecahan ruyung itu supaya kita bergerak secara yang berbeza itu seharusnya digalakkan, diberikan, dan bagi saya COVID-19 ini seharusnya telah membuka minda itu untuk kita bekerja dengan cara yang berbeza, untuk kita mendapatkan hasil yang berbeza. Kerana COVID-19 ini memaksa kita ke arah itu. Datuk, silakan. Saya nak celah sikit berkenaan dengan kerjasama. Saya rasa ahli Dewan Rakyat boleh mengambil contoh ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara kita tidak nampak sangat berpolitik secara jumud. Kita buat perkara-perkara yang baik sebenarnya, bekerjasama dengan erat, sama ada DAP, PAS, UMNO, PKR dan sebagainya. Kita selalu berada di satu sudut muafakat untuk menyelesaikan satu masalah. Dan COVID juga membawa kita kepada penyelesaian yang menyeluruh sebenarnya. Kalau kita fikirkan kejumudan dalam politik, maka penyelesaian ini tak selesai. Tetapi kalau kita fikirkan untuk menyelesaikan masalah ini dan semua kita bekerjasama untuk membawa kemelut ini seketika sahaja dan membawa rakyat keluar, maka saya rasa semua pemain-pemain politik tidak memikirkan politik secara jumud. Tapi hari ini masih ada. Kita tengok dalam parlimen pun berlaku, masih berlaku. Kita bercakap mudah, kita bercakap non-partisan sebagai contoh. Tapi sebenarnya tidak. Masing-masing membuat perkara yang mendapat mileage kepada parti masing-masing. Dan ini menyebabkan tentangan yang perlu kita sama-sama lalui. Kalau kita betul-betul serius, kalau kita betul keikhlasan untuk menyelesaikan masalah ini dengan tidak menumpukan kepada kejumudan parti, maka insya-Allah COVID-19 akan selesai seperti mana yang diharapkan oleh pihak kerajaan penghujung 2021. Pelan Pemulihan Ekonomi juga menyebut mengenai Majlis Pemulihan Negara dan juga menjemput wakil-wakil pembangkang untuk menyertai sama. Mungkin ini bagaimana kita nak dapat lihat gerak kerjanya? Adakah ada skeptikal? Adakah mungkin ada pihak menganggap bahawa ini adalah retorik politik? Dan juga bagaimana keterbukaan itu perlu dibuka seluas-luasnya? Dr. Midan mungkin dapat mulakan dahulu. Dalam konteks ini seperti yang saya katakan, saya berharap supaya kita mahukan sesuatu perkara dan juga keputusan yang berbeza. Jadi tindakan kita juga seharusnya berbeza untuk kita menghasilkan result yang berbeza. Akan jadi satu kegilaan sekiranya kita membuat perkara yang sama tetapi berharapkan keputusan yang berbeza. Jadi dalam konteks ini saya berharap supaya kematangan di pihak kerajaan untuk memastikan bahawa mereka yang mendiami kedudukan dalam majlis pemulihan negara ini bersifat bagi saya sesuatu yang tidak lagi mementingkan kepentingan parti. Saya kira seharusnya lebih mementingkan kepada kepentingan negara. Okey, dan dia harus ambil kira tentang kedudukan negeri, pusat dan sebagainya. Saya rasa seharusnya tidak muncul lagi persoalan tentang bahawa setiap negeri mesti mempunyai wakil dan sebagainya. Saya rasa ini adalah pandemik yang harus didepani oleh setiap pihak. Jadi jika setiap parti itu masih lagi memerlukan bahawa mereka mesti mendapat tempat dan sebagainya, saya kira itu merupakan satu kegagalan. Jadi dalam konteks inilah saya rasa ia mempunyai satu peluang yang besar bagi kerajaan menunjukkan kenegaraan mereka. Okay, statement bagi pihak kerajaan untuk menunjukkan bahawa mereka boleh, seperti yang saya kata tadi, memperkasakan orang lain ke daripada parti bangkang ke untuk mempengerusi, untuk memastikan bahawa pemilihan ini adalah milik semua. Bukan sahaja tanggungjawab kerajaan tetapi sebenarnya milik setiap individu yang menjadi warga negara Malaysia. Ya Zul, saya rasa apa yang Prof kata tu memang betul. Dan saya amat kecewa apabila tawaran yang diberikan oleh kerajaan kepada pihak pembangkang adalah satu wakil saja dalam majlis pemulihan negara.
Saya rasa ini adalah satu penghinaan kepada Pakatan Harapan kerana sebelum ni dalam kerajaan yang sebelum ni ahli parlimen Pakatan Harapan pun ada ramai yang pernah jadi menteri, menteri kewangan, menteri kesihatan dan sebagainya. Ada juga timbalan menteri seperti saya di meeting, dan apabila tawaran tu hanya satu kerusi, ya saya rasa adalah sesuatu yang tak boleh, yang tak dilihat tidak hormat kepada pihak kami. Kalau maksud Dr. Kaming ialah dari Pakatan Harapan hanya satu saja, tapi adakah representatif nombor itu masih lagi penting dalam keadaan ini kalau merujuk kepada Majlis Pemulihan Negara? Memang apabila kita lihat ada ramai wakil dari bisnes, dari NGO dan sebagainya, kenapa wakil rakyat yang ada pengalaman tu dari pihak sebelah sini ada seorang saja? Saya rasa idea yang boleh disumbangi oleh wakil seperti Dr. Zul, seperti Saudara Lim Guan Eng, seperti wakil dan menteri yang lain sebelum ni, saya rasa ada jauh lebih banyak idea berbanding dengan mungkin setengah menteri yang ada di kabinet sekarang. Datuk Razali, bagaimana melihat Majlis Pemulihan Negara? Ya, mungkin Dr. Kaming memberikan dan juga menghujahkan bahawa partisipasi nombor itu penting. Kita akui hujahnya ada benarnya di situ. Tapi untuk memulakan dahulu, untuk membuka Majlis Pemulihan Negara ini, pandangan Datuk bagaimana? Okey, kita dapat lihat Dr. Ong Kian Meng. Tadi doktor bercakap tentang kerjasama. Tapi apabila seorang saja dipilih, maka itu menjadi perkara pokok. Bermakna di sini tak ada kesepakatan. Walaupun kita bercakap kita nak ada kesepakatan. Dan kita kena lihat pelan yang pakai pendekatan whole of nation adalah bertujuan untuk mengembling kerjasama seluruh anggota masyarakat dan kerajaan dalam mengatur strategi peralihan keluar daripada krisis berkembar, kesihatan, ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang. Dan ini sangat penting. Maksudnya kita tak perlu memikirkan sama ada kita berada di dalam ataupun berada di luar. Kita boleh bertugas seperti biasa sebagai ahli parlimen dan sebagai ahli Dewan Negara. Kita boleh memberi tumpuan walaupun tidak berada dalam satu jawatankuasa khusus, kita boleh memberi tumpuan di kawasan-kawasan kita. Sebagai contoh, kita bekerjasama dengan JPKK, kita bekerjasama dengan Imam Bilal, kita bekerjasama dengan ketua-ketua kampung, dan kita perlu menyelesaikan masalah ini. Dan pelan pemulihan ini bukan setakat negara, negeri, daerah dan juga kampung-kampung. Pada saya, kita jangan fikirkan pasal nombor, kita beri tumpuan idea kita yang baik untuk menyelesaikan masalah pandemik dalam pelan pemulihan negara. Okey Zul, for the record, saya dah beritahu Tunku Zafrul dan menteri yang lain yang saya kenal, saya sanggup untuk memberi cadangan tanpa apa-apa jawatan. Ya. Kalau saya tak ada dalam majlis tu, saya akan memberi cadangan. Tetapi ini dari segi simbolik, kehormatan kepada pihak kami ni. Okey, saya ambil maklum mengenai perkara itu, tetapi saya ini program ni ada setengah 1 jam sahaja. Saya kalau boleh nak berdiskusi lebih panjang seperti juga di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara nanti. Tetapi lebih kurang 2 minit setiap ahli panel mungkin dapat dirungkaikan. Benar tak semua masalah dapat diselesaikan, akan tetapi bagaimana daripada bertolak daripada sini, banyak lagi yang kita boleh pelajari untuk masa-masa akan datang, daripada segi pengurusan perjalanan majlis mesyuarat sehinggalah kepada cara kita berdebat dan juga cara kita mengutarakan isu dan juga permasalahan rakyat pada hari ini. Okey, terima kasih. Untuk akhirnya saya melihat walaupun kita tengok kecelaruan sedikit di hari permulaan persidangan khas ini, tetapi hari ketiga kita nampak agak tenang. Maksudnya mereka sudah memahami apa maksud sebenar persidangan khas ini. Dan dalam persidangan ini akan memberi tumpuan yang khusus dengan matlamat untuk kita keluar daripada COVID-19. Dr. Kaming, lebih 200 hari tidak bersidang, masa yang ini cukup pendek, tapi apa yang kita pelajari dan juga bagaimana kalau ada cadangan parlimen hybrid dan sebagainya, bukankah sepatutnya itu dibugarkan dan juga diutarakan supaya kita dapat
bersidang, bermesyuarat dan juga membincangkan masalah rakyat dan juga mengetahui keadaan sebenar negara ini. Pada pandangan Dr. Ong Kiam Ming, bagaimana? Sebagai ringkas, Parlimen hybrid ini perlu dipertimbangkan, tetapi masalahnya standing order tu tidak diubah, tak ada apa-apa pengundian, jadi kita tak boleh ubah. Masih lagi secara bersemuka. Sebagai hasil, saya rasa satu hasil yang penting akibat daripada persidangan khas ini ialah rakyat jelata semua bertumpu kepada Parlimen dan mereka boleh nampak prestasi mana menteri yang baik, prestasi mana ahli parlimen yang baik dari segi membangkitkan soalan berkepentingan kepada rakyat. Dan saya harap kita boleh menggunakan maklumat ni dengan wajar, dengan baik supaya boleh membuat keputusan dalam PRU yang akan datang. Dr. Midin, bagaimana kita memberikan satu kesimpulan mudah buat setakat ini kerana rakyat duduk di rumah dan juga melihat secara lebih teliti berbanding sebelum ini? Dengan apa yang dilihat sehinggalah kali ini, saya kalau per 10 itu saya hanya boleh bagi 4/10 bagi saya. Amat-amat tidak memuaskan dengan apa yang berlaku ketika ini dalam konteks dua perkara. Pertama, saya melihat di mana masih lagi kekurangannya dalam konteks perjalanan dan proses keterusan bagaimana COVID ini ditangani oleh kerajaan dan sebagainya, dan masih lagi saya melihat kekurangan selain daripada beberapa idea yang muncul pada hari ketiga. Hari-hari sebelum ini kita melihat seolah-olah tidak berlakunya satu percabahan minda bagaimana kita boleh menghasilkan Parlimen berperanan dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Jadi saya kira seharusnya member Parlimen mempertingkatkan lagi mutu, kerana saya percaya rakyat Malaysia deserve better than this. Okay, saya rasa itu yang paling penting. Rakyat deserve better. Rakyat berhak untuk mendapatkan yang lebih baik, okay, daripada members of Parliament. Persoalan dan juga sesuatu yang perlu difikirkan oleh ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara juga nanti insya-Allah, dan juga oleh kita semua. Sekian saja dialog 3 penjuru untuk malam ini. Pandangan cadangan boleh anda lontarkan di platform social media kami dan juga di platform cerita kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.